Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022, kertas 2 bahagian A. Untuk video kali ini kita akan bincangkan I modul kecemerlangan SPM, SMKA dan SABK 2022 bagi set 3. Kita lihat soalan kita yang pertama. Raja 1 menunjukkan senarai nombor perdana antara 30 dan 80. Cari nilai P tolak Q bahagi R tolak P. Kata kunci di sini adalah nombor perdana. Jadi kita kena dapatkan apakah itu nilai P, Q dengan R. Kita lihat selepas nombor 37, nombor perdana kita yang seterusnya adalah 41. Kemudian selepas 53, nombor perdana kita seterusnya adalah 59. Dan selepas 71, nombor perdana kita adalah 73. Kemudian kita akan gantikan di dalam persamaan kita iaitu P tolak Q, 41 tolak 59. Kemudian kita bahagikan dengan R tolak P, 73 tolak 41. Jadi kita akan dapat negatif 18 dibahagikan dengan 32. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 9/16. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk perpuluhan, negatif 0.5625. Dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai P, Q dan R, kemudian kita gantikan di dalam persamaan, terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Untuk soalan ini kita akan dapat 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Kemerajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R dengan keadaan set semesta P kesatuan Q kesatuan R pada rajah di ruang jawapan, lorek set P persilangan Q. Baiklah, untuk menjawab soalan set, kita perlu letakkan nombor pada setiap ruang yang ada di dalam kemerajah Venn kita. Dan nombor ini kita letak secara rawak sahaja. Sini cikgu akan letak nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan soalan kita yang pertama adalah P persilangan Q. Kita senaraikan unsur yang ada di dalam P. Kita ada 1, 2 dan 4. Kemudian Q, kita ada 2, 3, 4 dan 5. Operasi kita adalah persilangan. Persilangan bermaksud nombor tu mesti adalah nombor yang sama yang ada dalam P dan ada dalam Q. Dan kita lihat di sini kita ada nombor 2 dan nombor 4. Jadi jawapan kita adalah 2 dan 4. Kita akan lorekkan kawasan 2 dan kawasan 4. Kemudian seterusnya soalan B. Kita akan letakkan nombor juga, dan nombor ini kita letak secara rawak juga. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian soalan kita yang pertama adalah Q prime. Q prime adalah selain daripada Q. Jadi selain daripada Q di sini kita ada nombor 1 dan nombor 6. Kemudian R. R di sini adalah 4, 5 dan 6. Kemudian operasinya adalah U. Simbol U ni bermaksud kesatuan. Kesatuan bermaksud kita ambil keseluruhan yang ada di dalam Q prime dan juga R. Ini jawapan dia adalah 1, 4, 5 dan 6. Seterusnya kita ada P pula. P adalah 1, 2 dan 4. Kemudian operasinya di sini adalah persilangan. Persilangan ini adalah kita ambil daripada jawapan kesatuan tadi dengan P. Kemudian kita tengok nombor yang sama di sini adalah nombor 1 dan 4. Jadi kita akan lorekkan nombor 1 dan nombor 4. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A kita akan dapat 1 markah dan soalan B kita akan dapat 2 markah. Dan keseluruhan yang kita dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Diberi bahawa nisbah A kepada B ialah 2:5. Cari nilai A jika B sama dengan 15. Seterusnya cari peratusan bagi B. Sini kita ada A nisbah B, kemudian 2:5. B di sini adalah 15. Jadi kita akan dapatkan nilai A.
Jadi kita akan samakan nisbahnya, iaitu 2 nisbah 5 sama dengan A nisbah 15. Kemudian kita buat darab silang, kita akan dapat 5A sama dengan 30, maka A sama dengan 6. Kemudian kita kena dapatkan pula peratusan bagi B. B di sini ada 15. Kita perkan dengan jumlah keseluruhan, iaitu A tambah dengan B, dia 6 tambah 15, kemudian kita darabkan dengan 100. Kemudian kita akan dapat 71.43. Kemudian dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai A terdapat 1 markah, langkah pengiraan untuk peratus terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Raja 2 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PRT. R ialah pusat sukuan bulatan itu. Diberi RS sama dengan 14, ST 10 dan PQ sama dengan 4. Jadi kita letakkan pada rajah kita di sini 10, di sini 2 dan di sini 14. Dan sini pun 14 sebab dia adalah jari. Hitung perimeter dalam sentimeter kawasan Belorette. Kita perlu dapatkan perimeter, iaitu ukur keliling. Ambil panjang TS tambah dengan lengkung SQ tambah garis lurus PQ dan tambah garis lurus PT. Pertama sekali kita dapatkan lengkung SQ, kita akan gunakan 2 pi J. Kita ambil sudutnya 90 per 360 darab 2 darab pi dan terdarabkan dengan J di sini adalah 14. Kemudian kita akan tambahkan dengan garis lurus 10 tambah 2 dan tambah dengan panjang TP. Untuk mendapatkan panjang TP, kita akan gunakan teorem Pythagoras, iaitu TP adalah garis hipotenus bagi segitiga bersudut tegak itu. Di sini kita ambil panjang TSR, iaitu 24/2 tambah dengan 18. Maaf, di sini adalah 4. Jadi 14 tambah 4, 18/2. Kita punca 2 dan kita akan dapat 30. Jadi panjang TP adalah 30, kita tambah dengan 30. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita adalah 66. Kemudian dari segi pemberian markah, kita mendapatkan panjang lengkung SQ 1 markah, kemudian kita dapatkan panjang TP 1 markah, kemudian kita lakukan operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 5. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil sama dengan X tambah 6. X lebih kecil daripada negatif 1 dan Y lebih besar sama dengan negatif X tolak 1. Sini kita ada 3 ketaksamaan. Lihat ketaksamaan kita yang pertama adalah Y lebih kecil sama dengan X tambah 6. Kita akan lukis garis lurus, jadi kita akan tukarkan kepada bentuk persamaan, iaitu Y sama dengan X tambah 6. Untuk melukis garis lurus ini, kita boleh membuat jadual ringkas. Sini cikgu akan buat jadual, kita perlu dapatkan 2 titik. Sini X, sini Y. Kita boleh pilih mana-mana nilai X yang ada di sini, iaitu di antara 2 sehingga negatif 6. Jadi di sini cikgu akan pilih X yang pertama adalah negatif 2. Bila kita pilih negatif 2, kita masukkan dalam persamaan ini, itu negatif 2 tambah 6, kita dapat 4. Seterusnya, cikgu akan pilih X sama dengan sifar, jadi Y sama dengan 6. Jadi kat sini, kita ada 2 titik, negatif 2, 4 dan juga 0, 6. Jadi kita akan tanda pada rajah 3 kita, negatif 2, 4 di sini, kemudian 0, 6 berada di sini. Kemudian kita akan lukis satu garis lurus. Kita akan gunakan pembaris, sambungkan kedua-dua titik ini. Dan kita akan dapat garisnya seperti ini. Selanjutnya terlihat ketaksamaan kita yang kedua, iaitu X lebih besar daripada negatif 1. Dan letakkan jadi persamaan X sama dengan negatif 1.
Garis ini merupakan garis yang memintas pada paksi X sama dengan -1. Jadi kita akan buat garis menegak seperti ini. Dan garis ini adalah garis putus-putus disebabkan dia adalah lebih kecil. Dia tak ada sama dengan di bawah dia. Seterusnya, persamaan kita yang ketiga, Y lebih besar sama dengan negatif X tolak 1. Jadi kita tukar kepada bentuk persamaan Y sama dengan negatif X tolak 1. Kemudian kita akan buat jadual ringkas kita. Dan kita akan pilih nilai X. Di sini jika akan pilih nilai X adalah negatif 4. Kemudian tergantikan dalam persamaan iaitu negatif 4 tolak 1, kita akan dapat jawapannya 3. Kemudian jika pilih X sama dengan 0, jadi Y sama dengan negatif 1. Kemudian kita plot di dalam rajah kita. Titik pertama adalah negatif 4, 3 di sini. Kemudian satu lagi, sifar negatif 1 berada di sini. Kemudian kita ambil baris dan kita akan sambungkan kedua-dua titik ini. Dan garis ini adalah garis padu kerana di atas simbol sama dengan di bawah. Di sini kita ada 3 garis. Kita lihat ketaksamaan kita yang pertama, dia adalah lebih kecil, jadi kawasannya berada di bawah garis. Kemudian ketaksamaan kita yang kedua, X lebih kecil, garis ini adalah garis tegak, jadi kawasan lebih kecil berada di sebelah kiri garis. Kemudian ketaksamaan kita yang ketiga, Y lebih besar. Lebih besar dia berada di atas garis. Jadi di sini kita nampak ada satu kawasan yang mengenai ketiga-tiga anak panah, iaitu berada di kawasan di tengah-tengah. Jadi jawapan kita adalah kita akan lorek di tengah-tengah ini. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita melukis ketiga-tiga garis ini dengan betul. Kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian kawasan berlorek kita akan dapat 2 markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk kon berjejari 14 cm, tinggi 15 cm, sebuah silinder berjejari 6 cm dan tinggi 8 cm. Dikeluarkan daripada tapak kon itu. Menggunakan pi sama dengan 20/27, hitung isi padu dalam sentimeter padu pepejal yang tinggal. Untuk jawab soalan ini, kita akan ambil isi padu kon tolak dengan isi padu silinder. Untuk isi padu kon, kita akan gunakan 1/3 pi j kuasa 2t. Itu 1/3 darabkan dengan pi. Darabkan dengan j di sini diberi 14 kuasa 2 darabkan dengan tingginya 15. Dan tolak dengan isi padu silinder, pi j kuasa 2t, 22/7 kali dengan J di sini diberi 6 kuasa 2 dan darabkan dengan tinggi 8. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan 2174/6/7. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk perpuluhan 2174/86. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menggunakan rumus yang betul untuk kon dan menggantikan nilai yang betul, terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan rumus yang betul dan nilai yang betul untuk mencari isi padu silinder, 1 markah, dan operasi tolak 1 markah, dan jawapan akhir 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 7. Rajah 5 menunjukkan titik A, titik B, objek M dan objek N ditanda pada satu satah kates. Transformasi T ialah translasi 4 negatif 3. R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat B. Okey, soalannya, state the coordinate of the image of point A under of each following transformation. Jadi A ini adalah objek kita. Kita akan lakukan transformasi T dan juga TR. Kita lihat A kita berada di sini. Koordinat asalnya adalah 1, 2. Jadi kita akan letakkan koordinat asal 1, 2. Kemudian kita akan lakukan transformasi T, iaitu translasi 4 negatif 3.
Translasi adalah pergerakan mengikut paksi X dan juga paksi Y. 4 positif bermaksud dia akan bergerak ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y negatif bergerak ke bawah 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita dapat jawapan akhir kita adalah pada kedudukan 5, negatif 1. Seterusnya TR, kita akan ambil objek yang sama 1, 2. Untuk gabungan transformasi, kita akan lakukan transformasi yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu R, kita dapat, kemudian kita buat sekali lagi T di sini. Kita lihat R adalah putaran 90 darjah arah lawan jam pada pusat B. Di sini objek kita masih lagi objek yang sama, iaitu A, dan B adalah pusat. Jadi untuk mendapatkan image, kita akan sambungkan objek ke pusat. Kita akan buat seperti huruf L macam ni. Kemudian kita akan buat bentuk kipas ataupun bentuk nazi. Batangnya ada 2, daunnya ada 3. Kemudian batangnya 2, daun 3, batang 2, daun 3. Kemudian putarannya adalah lawan arah jam, arah sini. Jadi jawapan kita berada di sini. Jadi koordinatnya adalah 6, 1. Seterusnya, transformasi T, translasi 4, negatif 3, 4 ke kanan, 3 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini jawapan akhir kita adalah pada koordinat 10, negatif 2. Seterusnya terlihat soalan B. Berdasarkan raja 4, N ialah imej bagi M di bawah transformasi X. Uraikan selengkapnya transformasi X. Di N adalah imej dan M adalah objek. Dan kalau kita lihat di sini, transformasi yang terlibat adalah pantulan. Pantulan pada garis lurus Y sama dengan 4 ini. Ini adalah cermin dia. Jadi jawapan kita X adalah pantulan pada garis lurus Y sama dengan 4. Kemudian dari segi pemberi markah, untuk soalan A 1 Roman kita akan dapat 1 markah dan soalan A 2 Roman 2 markah. Dan untuk soalan B, kita nyatakan pantulan pada garis Y sama dengan 4, kita akan dapat 2 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 8. Tentukan nilai kebenaran implikasi di bawah. Jika 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Seterusnya tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Pertama sekali kita lihat nilai kebenaran terlebih dahulu. Jika 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Jadi jawapan kita di sini adalah benar. Kemudian kita akan tulis akas. Akas adalah kita terbalikkan implikasi kita. Iaitu implikasi ini adalah jika P, maka Q. Jadi kita akan nyatakan Q kemudian P. Iaitu jika Q, maka P. Maka akas adalah jika X sama dengan 2, maka 3X sama dengan 6. Kemudian seterusnya adalah songsangan. Songsangan adalah kita menafikan implikasi. Iaitu kita akan nyatakan jika bukan P, maka bukan Q. Maka jawapan kita adalah jika 3X tak sama dengan 6, maka X tak sama dengan 2. Dan seterusnya adalah kontrapositif. Kontrapositif adalah kita berdasarkan kepada akas. Kita akan nafikan akas pula. Iaitu kita akan tulis jika bukan Q, maka bukan P. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Kita nyatakan nilai kebenarannya adalah benar 1 markah. Akas 1 markah, songsangan 1 markah dan kontrapositif 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah bagi soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 9. Raja 6 menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC. Diberi ABD ialah garis lurus dan AD sama dengan BC. Soalan A, cari panjang BD. Kita lihat di sini diberi AD sama dengan BC. Pertama sekali kita kena dapatkan panjang BC terlebih dahulu. Untuk dapatkan panjang BC, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Itu kita akan ambil 13 kuasa 2
tolak dengan 6 kuasa 2. Kemudian kita punca 2 dan kita akan dapat panjangnya adalah 11.53. Kemudian di sini dia beri AD sama dengan BC, jadi kita ambil 13 tolak dengan 11.53 dan kita dapat jawapan kita adalah 1.47. Selanjutnya untuk soalan B, cari nilai bagi sin X. Kita lihat sin X, sudut X di sini. Sudut ini merupakan sudut dalam sukuan kedua. Dan kita lihat bulatan unit. Kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Kemudian untuk sukuan pertama adalah A. A ni maksud all, itu semua sin konstan bernilai positif. Kemudian untuk sukuan kedua adalah kawasan sin. Sin saja yang bernilai positif. Kemudian untuk sukuan ketiga adalah kawasan tan. Tan saja bernilai positif. Dan sukuan yang terakhir, sukuan keempat adalah kawasan cos. Itu cos saja yang bernilai positif. Di sini untuk soalan B1 Roman bertanya tentang sin. Jadi berada pada kawasan sin, jadi jawapan kita akan jadi positif. Sin adalah tentang per hipotenus. Jadi kita akan ambil tentang, iaitu 16 per dengan 13. Jadi jawapan kita untuk B1 Roman, sin X sama dengan 6 per 13. Seterusnya untuk B2 Roman, tan X. Tan adalah tentang per dengan sebelah. AB tadi kita dapat 11.53. Disebabkan sudut X ini berada pada sukuan kedua, kemudian kita cari nilai tan, jadi kita akan negatifkan nilainya. Jadi kita akan tulis tan X sama dengan negatif 6 per 11.53. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita dapatkan panjang AB 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Soalan B 1 Roman sin X 1 markah dan tan X 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah 4 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 10, iaitu soalan terakhir dalam bahagian A. Sebuah restoran menjual jus oren dan jus apple dalam dua jenis gelas, iaitu gelas kecil dan gelas besar. Harga jus gelas kecil dan besar masing-masing ialah RMX dan RMY. Pada satu hari, restoran itu telah menjual 45 gelas kecil jus oren, 30 gelas besar jus oren, 35 gelas kecil jus apple dan 25 gelas besar jus apple. Jumlah hasil pendapatan pada jualan jus oren dan apple masing-masing ialah RM255 dan RM205. Menggunakan kaedah matriks, hitung harga jus gelas kecil dan besar yang dijual. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena tulis persamaan linear kita. Pertama sekali kita lihat untuk jus oren, kita ada 45X tambah dengan 30Y. Kemudian jumlah jualan keseluruhannya adalah 255. Kemudian untuk jus apple, kita ada 35X tambahkan dengan 25Y dan jumlah jualannya adalah RM205. Seterusnya kita akan tukar kepada bentuk matriks. Kita akan tulis 45, 30, 35, 25. Darabkan dengan XY sama dengan 255 dan 205. Seterusnya, untuk dapatkan XY, kita akan menggunakan rumus matriks songsang. Itu 1 per AD tolak BC. 45 ini adalah A, 30 adalah B, 35 adalah C dan 25 adalah D. Jadi kita ambil 1 per dengan 45 darab 25 tolak dengan 30 darab 35. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 25 di atas, 45 di bawah. Kemudian untuk B kita letak tanda negatif jadi negatif 30. C letak tanda negatif juga jadi negatif 35. Dan darabkan dengan 255, 205. Seterusnya untuk mendapatkan nilai X dan juga nilai Y, kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu. Kemudian kita tekan A, kita ambil 1 untuk simultaneous equation, kemudian unknown kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama kita. Kita masuk 45 sama dengan 30 sama dengan 255 sama dengan. Seterusnya persamaan kedua, 35 sama dengan 25 sama dengan dan 205 sama dengan.
Untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat 3. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y sama dengan 4. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menulis persamaan linear terdapat 1 markah. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks 1 markah, kita menggunakan matriks songsang 1 markah. Kemudian dan jawapan masing-masing kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk perbincangan bahagian B dan bahagian C pula.